billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita menyambung lagi bacaan bersama kita pagi-pagi. Masih lagi belum habis lagi surah Maryam. Surah Maryam hari ini insya-Allah kita masuk ayat 39 sampai 51. Perjalanan seterusnya penceritaan pengajaran yang Allah SWT nak maklumkan kepada kita melalui surah Maryam. Alhamdulillah dah tertangguh bacaan pagi kita dah berapa? 2 minggu dah ya. Ada urusan kerja dan sebagainya. Mohon maaf, tapi begitulah kehidupan kita ni sentiasa disibukkan dengan dunia. Tapi pada halakah kita pagi-pagi ni, kita duduk tiap-tiap hari ni baca. Janganlah halakah pagi ni menjadi satu-satunya halakah Al-Quran bagi diri kita sendiri. Pada amalan masing-masing mesti ada halakah-halakah lain yang kita usahakan untuk diri kita sendiri, sama ada membacanya. Ingat pesan Al-Fadhil Ustaz Yus Al-Farni, seteruk-teruk mana pun diri kita ni, satu hari kalaulah kita ni boleh mengaji, yang tak uzur ni, laki uzurnya, perempuan yang tak uzur, perempuannya 10 muka kita cover. Supaya 2 bulan sekali kita boleh khatam insya-Allah. Pegang kata-kata Al-Fadhil Tuan Guru tu. Uduh-uduh mana pun takkan pagi sehari tak boleh 5 muka surat. 5 muka surat 5 helai 10 muka surat. Subuh 1 muka surat, Zuhur 1 muka surat, Asar 1 muka surat, Maghrib 1 muka surat, Isyak 1 muka surat. Baru 5 muka surat, 5 helai. Surat 5 helai dapat 10 muka insya-Allah. Kemudian dalam majlis-majlis lain, cuba hadirkan diri secara istiqamah ke majlis-majlis ilmu yang membicara khusus berkenaan dengan tafsir Al-Quran. Yang kita ni mukadimah saja, sikit saja, surface saja ya. Kalau begitu pun kalau tak boleh pergi ke majlis ilmu, cari majlis ilmu tu datang pada kita. Kena taatlah. Kena taat, bersilibus, buka dekat internet tu macam-macam tuan-tuan guru mensyarahkan. Jadi kita biar kita taat kita masing-masing ya. Wallahu a'lam. Beberapa minggu lepas kita dah habis dah muka surat 26 sampai 38. Dah diberitakan kepada kita akan mukjizat Nabi Isa. Apa dia mukjizat Nabi Isa pada muka tu? Siapa ingat? Nabi Isa boleh apa? Mukjizat pertama Nabi Isa, berkata-kata sewaktu bayi. Berkata-kata sewaktu bayi untuk membebaskan Sayyidah Maryam daripada fitnah. Pada masa itu mengatakan Sayyidah Maryam dia melahirkan anak luar nikah, melahirkan anak luar nikah. Maka berkata-katalah Nabi Isa. Kita pun dah dengar syarah bagaimana ada pandangan ulama. Pada ketika ini je Nabi Isa berkata-kata ketika bayi. Lepas tu tak ada dah. Dia bertumbuh dia besar pula. Ingat Nabi Isa ni setelah dia lahir ni tak banyak diceritakan kehidupan dia masa kanak-kanak tu. Diceritakan pula selepas tu ketika dia menyeru Bani Israel untuk tidak mensyirikkan Allah. Tak ada cerita dia masa kecil apa dia, bila dia apa semua tak ada. Kita pun tak diminta untuk mencari-carilah. Hari ini kita masuk penceritaan seterusnya, pengajaran daripada kisah bagaimana tawaduknya Nabi Allah Ibrahim AS dalam cuba mentarbiahkan bapa dia Azhar. Tengok bagaimana hujah. Dia berhujah dengan ayah dia dengan penuh hikmah. Atas sebab tu antara kita ni kalau kita nak berhujah, kalau kita nak menegakkan keadilan, hatta dalam bab akidah sekalipun kita kena ada penuh hikmah. Bukan nak maki, hamun dan sebagainya ya, hatta dengan orang musyrik. Kita akan jumpa juga nanti insya-Allah bagaimana Nabi Allah Ibrahim bersumpah dia akan memohon keampunan kepada ayah dia ni. Mohon keampunan pada ayah dia. Kemudian diperbetulkan hasrat Nabi Ibrahim tu diperbetulkan dalam surah-surah lain. Contoh surah Taubah dan sebagainya. Allah kata tak selayaknya para nabi, orang mukmin mohon ampun kepada orang musyrik hatta walaupun mereka itu ahli keluarga mereka sendiri. Maka Nabi Allah Ibrahim menarik balik dia punya perbuatan dia tu. Jadi dia
atas dia punya sifat dia tu ialah sifat lembutnya hati dia itu sentiasa mengharapkan keampunan kepada bapa dia. Macam juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mohon keampunan kepada pak saudara dia kan, kemudian kena tegur. Begitulah. Hari ini kita tengok bagaimana kata-kata Nabi Ibrahim itu cuba membawa keluar bapa dia sendiri daripada kesyirikan. Dan diakhirkan pada Musa ni ialah bila kamu, Allah kata Ibrahim, bila kamu meninggalkan golongan ni, maksudnya meninggalkan apa? Syirik itu. Golongan tu kami hadiahkan. Kami bagikan kepada kamu, kami kurniakan kepada kamu zuriat. Zuriat yang dimuliakan. Sampai sekarang kita pun selawat Allahumma salli ala Muhammad Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sabit daripada Nabi Ibrahim keluarlah Ishak, Yaqub, Yusuf dan sebagainya. Ya. Wallahu a'lam. Ini title penerbit pilih, penetapan pujian hanya bagi Allah. Silakan ayat 39 sampai 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Terjemahan, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, iaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Nota 503. Setelah seluruh alam ini hancur, hanya Allah yang kekal. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Nota 504. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat cepat membenarkan semua hal yang gaib yang datang daripada Allah. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebahagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutlah aku. Nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, aku sesungguhnya bimbang engkau akan ditimpa azab daripada Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi sahabat bagi syaitan." Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurejam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohon keampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan daripada apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri daripada mereka dan daripada apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Kami mengangkat mereka berdua menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian daripada rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah mulut yang baik dan mulia. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang Rasul dan Nabi. Tafsir Jalalain. إذ قال لأبيه, ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapanya yang bernama Azar, huruf ta pada lafaz abati sebagai pengganti daripada huruf ya adafah, penyandaran, kerana kedua-duanya tidak dapat dikumpulkan menjadi satu. Azar adalah seorang penyembah berhala. Limata budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni'an. Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak dapat menolong kamu dan tidak dapat mencukupimu? Baik, Alhamdulillah. Itu bacaan pada muka 39 sampai 51. Majoritinya nanti akan dibacakan berkenaan dengan tafsirnya ataupun ringkasan tafsirnya lah. Ialah berkenaan dengan kata-kata ataupun hujah Nabi Allah Ibrahim dengan bapanya Azar. Dah dibacakan tadi, senang je kan. Mudah, tetapi begitulah dalam kita membaca ni, mudah jika Allah kurniakan kepada kita kefahaman.
Nak bagi faham. Faham tu, baca tu boleh faham, tapi nak bagi faham tu. Sebab ini bab asas pada akidah. Itu tidak sekali-sekali mensyirikkan Allah. Dalam hujah dan hujah-hujah begitu pun, bapa dia masih berkata, bencikah engkau Ibrahim ni, wahai Ibrahim, dengan Tuhan-Tuhan kami ni? Macam tu sampai situ. Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurejam. Maka tinggallah aku untuk waktu yang lama. Nauzubillah. Walaupun telah diberikan hujah yang baik oleh Nabi Allah Ibrahim, tapi masih lagi kalau Allah tak kurniakan taufik, tak adalah. Kita dah bincang bab hidayah, hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik, begitu. Satu ayat je yang mungkin saya nak tambah sikit, yang lain nanti insya-Allah dalam bab penyucian diri dah cover lah bahagian tauhid tu ya. Ayat 39 tu ayat diulang-ulang peringatan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi lagi peringatan kepada kita berkenaan dengan hari pembalasan, hari penyesalan. Ayat yang pertama tu, ayat pertama, wa anzir a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzirhum yaumal hasaratil id qudiyal amr wa hum fi ghaflah. Ghaflah tu lalai lah. Wahum la yu'minun, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, iaitu ketika segala perkara telah diputuskan, hari kiamat ni sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, alhamdulillah hadis ni daripada Abu Sa'id. Ini saya ambil daripada tafsir Ibn Katsir, muka surat berapa ni? Muka surat 334 Hadis ni Imam Ahmad berkata daripada Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika penghuni syurga telah masuk ke dalam syurga, perihal dah masuk ke dalam syurga neraka lah. Allah nak menguatkan lagi ni perihal maut ni maka kematian dihadirkan seperti domba jantan. Domba ni apa? Lembu ke kambing jantan? Domba. Tolong cari, saya pun dah terlupa dah. Bahasa lama. Domba jantan. Seorang tolong cari tu maklum kematian tu dalam hadis ni Rasulullah SAW kata Allah beritahu kematian tu akan dihadirkan kepada penghuni syurga dan neraka sebagai seekor domba jantan yang elok, cantik. Diletakkan antara syurga dan neraka, dua-dua nampak. Maka ditanyakan kepada mereka, hai penghuni syurga, apakah kalian kenal ini? Lalu mereka tengok melihat dan berkata, ya, itu ialah maut, ini adalah maut. Kemudian ditanyakan kepada mereka, hai penghuni neraka, apakah kalian kenal ini? Mereka pun melihat dan memandang dan berkata, ya, ini adalah maut. Memang kenal dah. Lalu diperintahkan untuk disembelih dan diserukan, hai penghuni syurga, sembelih maut tu. Sembelih maut tu, iaitu dalam bentuk domba jantan tu, hai penghuni syurga, kekallah dan tidak ada kematian. Dan hai penghuni neraka, kekallah dan tidak ada kematian. Kemudian Rasulullah baca ayat tu wa anzirhum yaumal hasarati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dan berilah peringatan tentang hari penyesalan, iaitu ketika segala perkara telah pun diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan mereka pula tidak beriman. Lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan. Bagaimana? Wallahu a'lam. Nak baca. Dia ada satu jurusan hadis yang disertakan sanad, matan dan juga perbuatan dia. Saya tak belajar bab ni. Hadis ni adalah bab perbuatan bagaimana. Wallahu a'lam. Tapi Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan dia. Mungkin dia tunjuk ni semua ni penghuni dunia berada dalam kelalaian dunia. Rasulullah dah bagi tahu kita ni, kita lah. Dia tunjuk. Kita ni sentiasa berada dalam kelalaian dunia. Jadi jangan kita lalai dengan dunia kita yang sekejap ni, yang sikit ni. Kita kena ingat hari yang tak ada benda-benda lagi dah. Hari yang tak ada mampu kita mohon tolongan, melainkan bekalan yang kita bawa masa kita kat dunia ni lah. Wallahu a'lam. Siapa dah jumpa tadi? Domba tu apa? Kambing ke lembu? Biri. Biri-biri kambing jantan. Biri-biri jantan. Wallahu a'lam. Tu 39. Yang lain tu ayat 40 tu, sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi. Dalam Ibn Katsir berkata, kami tu siapa? Allah. Menyatakan atas kebesaran dengan lafaz kami tu. Setelah habis semuanya dilupuskan, Allah sajalah yang tinggal untuk mewarisi bumi. Semuanya akan diadili. Tak ada satu pun yang akan dizalimi. Semua akan diadili. Tak ada satu pun tinggal.
atas satu keping sayap nyamuk ataupun sebiji zarah. Ini kata-kata dalam Ibn Katsir. Al-Hafiz Ibn Katsir kata tak ada satu pun. Hatta satu sayap nyamuk dengan sebiji zarah. Zarah tu sekarang dah jadi apa kan dalam bahasa fizik ini dipanggil apa sekarang? Yang paling kecil apa dah? Atom. Selain pada atom tu lah ada pecahkan lagi tak? Saya lupa. Kuat ke apa gitu dulu sebesar zarah. Kalau dalam kita tafsir lama seulas biji sawi kan? Seulas biji sawi. Biji sawi tu okey besar dah tu nampak di mata. Atom tak nampak. Atom pun dah berjaya dipecahkan lagi sekarang ni. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambung penyucian diri. Pemahaman ni insyaAllah akan cover semua tafsiran umum lah untuk ayat 41 sampai 49 tu. Silakan. Penyucian diri. Tauhid itu ada dua takrif. Pertama, tauhid dalam ilmu dan keyakinan. Kedua, tauhid dalam kehendak dan tujuan. Pertama disebut tauhid ilmu kerana berkaitan pengkhabaran dan pengetahuan. Tauhid kedua yang disebut tauhid kehendak dan tujuan dibahagi menjadi dua macam, iaitu tauhid dalam rububiyah dan tauhid dalam uluhiyah. Ilmu tauhid berkisar pada penetapan sifat-sifat kesempurnaan, penafian, penyerupaan, peniadaan aib dan kekurangan. Hal ini dapat diketahui secara umum maupun secara terperinci. Secara umum dapat dikatakan bahawa tauhid itu ialah menetapkan pujian hanya bagi Allah. Secara perincian ia meliputi satu, penyebutan sifat uluhiyah, dua, rububiyah, tiga, rahmah, dan empat, kekuasaan. Empat sifat ini merupakan ciri asma dan sifat. Pujian di sini bererti pujian terhadap zat yang dipuji dengan menyebut sifat-sifat kesempurnaan dan keagungannya, disertai kecintaan dan ketundukan kepadanya. Seorang tidak dapat disebut orang yang memuji jika dia mengingkari sifat-sifat yang dipuji, tidak mencintai, tidak tunduk dan redha kepadanya. Jika sifat-sifat kesempurnaan yang dipuji lebih banyak, maka pujian pun semakin sempurna. Begitu pula sebaliknya. Oleh itu, segala puji hanya tertuju kepada Allah kerana kesempurnaan dan banyaknya sifat-sifat yang dimilikinya. Yang selain daripada Allah tidak mampu menghitungnya. Oleh itu pula Allah mencela Tuhan yang disembah orang-orang kafir dengan meniadakan sifat-sifat kesempurnaan daripadanya. Allah mencelanya sebagai sesuatu yang tidak dapat mendengar, melihat, bercakap, memberi petunjuk, mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka Allah menerangkan hal ini seperti dalam perkataan Ibrahim Al-Khalil. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Surah Maryam ayat 42. Andai kata sembahan Ibrahim seperti sembahan bapanya Azar, tentu bapanya akan menjawab, "Ternyata Tuhan yang disembahmu seperti itu pula. Maka untuk apa kamu mengingkari aku?" Sekalipun begitu, sebenarnya Azar juga tahu siapa Allah, sama seperti orang-orang kafir Quraisy yang tahu siapa Allah. Tapi mereka menyekutukannya.
Begitu pula kaum Musa. Firman Allah, dan kaum Musa setelah pemergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak lembu yang bertubuh dan dapat iaitu bersuara daripada perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa patung anak lembu itu tidak dapat bercakap dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-A'raf ayat 148. Jika ada yang berkata, bukankah Allah tidak dapat bercakap dengan hamba-Nya, maka dapat dijawab berikut. Allah bercakap dengan hamba-hamba-Nya. Di antara mereka ada yang diajak bercakap dengan Allah daripada sebalik hijab. Yang lain ada yang tanpa perantara seperti Musa. Ada yang bercakap dengan Allah melalui pengantara malaikat yang diutus, iaitu para nabi dan rasul. Dan Allah bercakap dengan seluruh manusia lewat pada para rasulnya. Allah menurunkan firman-Nya kepada mereka yang disampaikan para rasul. Ini adalah firman Allah dan Dia memerintahkan agar kami menyampaikannya kepadamu. Bertitik daripada sinilah orang-orang salaf berkata, siapa mengingkari keadaan Allah yang dapat bercakap, berarti dia mengingkari risalah para rasul. Begitu pula hubungannya dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Dari sini dapat diketahui bahawa hakikat pujian mengikuti ketetapan sifat-sifat kesempurnaan, dan penafian hakikat pujian ini juga mengikuti penafian sifat-sifat kesempurnaan. Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita sambung bab tidur, kita rumuskan sikit. Pertamanya, apa yang Nabi Allah Ibrahim berhujah dengan ayahnya ialah berkenaan dengan akidah. Mana pun akidah dulu. Ayat 42 tu, Zaqala li abihi ya abati. Wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa lah kau ni ma la yasma'u wa la yubsiru? Kenapa Allah menyembah satu yang tak dengar, tak melihat dan tidak dapat menolong sikit pun? Ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Itu berkenaan dengan akidah, tauhid, mentauhidkan Allah. Itu kata kunci pada muka surat ni lah. Tidak sekali-kali mensyirikkan Allah. Dari jelaskan, Ibnu Katsir tak pasti ambil pada mana ni, himpunan ni, tapi dah dirumuskan kat situ. Dan kita tengok juga berkenaan yang ada para nabi yang diberikan kelebihan untuk berkata-kata terus boleh berkata-kata, berbicara terus dengan Allah. Ada yang disebut tabir, ada yang kalamullah seperti Nabi Musa dan sebagainya, ada yang melalui perantara, iaitu malaikat Jibril. Adapun pada berkaitan berkata-kata tu, kita ulang balik dalam perkara mutasyabihat ni, benda yang tak jelas akan sifat-sifat Allah, tangan, wajah, kata-kata ni, kita boleh pegang dua. Satu, bagaimana orang salaf dia tidak mentawilkan apa turun dalam Al-Quran dengan hadis-hadis sahih. Berkata-kata lah, bagaimana tu tidak disuruh kita tanya. Berkata-kata, wajah Allah, apa maknanya, wallahu a'lam. Selamat, masih selamat lagi pegangan begitu. Pun boleh juga kita pegang golongan-golongan khalaf yang mentakwilkan dengan kuasa, dengan dan sebagainya, itu tak ada masalah. Ingat dalam bab akidah, bila cerita-cerita gini kita pegang laisa kamitslihi syai'. Apa dia? Laisa kamitslihi syai'. Apa makna dia? Tak ada serupa dengannya, tak satu pun serupa dengannya. Penting ni, bila bab ni kena terus
Bila bab Allah, bila bab akidah pada Allah, pegang laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dua benda tu dah selamat dah kita. Kadang-kadang syaitan ni cuba goda-goda, kalau kita jenis orang mencari kan, goda sampai kita pening dengan sifat Allah. Kita pening dengan zat Allah tu. Macam mana zat berkata-kata tu, jangan. Kita ambil umum je lah. Wallahu a'lam. Kita sambung sikit lagi bab tidur. Bab adab dan bab tidur. Silakan. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apabila seorang daripada kalian bersin dan ia memuji Allah, maka kewajipan setiap Muslim yang mendengarnya adalah mengucapkan ya rahamukallah, semoga Allah merahmatimu. Sedangkan menguap datangnya daripada syaitan. Apabila seorang daripada kamu menguap, hendaknya ia menahan semampunya. Kerana jika seorang menguap, maka syaitan tertawa kerananya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas mengandungi pelajaran tentang pemuliaan terhadap orang yang berbuat ketaatan dan tidak memuliakan orang yang meninggalkan ketaatan. Gambar muak tu, menahan tu antara perbincangan lah, bukan kita sampai tak muak payah pula kan. Maksudnya kita ni wah gitu. Jangan terbuka mulut luas masuk lalat. Jadi kita tutup. Begitu juga masa semayang pun. Semayang kan, rasa nak muak kita tutup mulut. Jangan kita itu yang saya katakan sampai syaitan tertawa. Syaitan tertawa. Baiklah, kita ni tak ada masalah lah. Tapi kalau duduk tempat-tempat yang konon-kononnya urban sikit, hacung, excuse me. Dia excuse me dulu. Hacung, excuse me. Zikir dia bukan excuse me. Zikir dia, alhamdulillah, dengan ya rahmakullah. Silakan. Hadis kesihatan daripada Al-Bara bin Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mahu ke tempat tidurmu, maka wuduklah sebagaimana wudukmu untuk solat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Kemudian ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya kupasrahkan diriku kepadamu, kuhadapkan wajahku kepadamu, kuserahkan urusanku kepadamu, kukembalikan belakangku kepadamu dengan berharap dan takut kepadamu. Tidak ada perlindungan dan keselamatan daripadamu selain daripadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan kepada nabimu, yang engkau utus. Baik, ini salah satu aja daripada adab-adab yang dipertunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah sebelum tidur, perbuatan sebelum tidur. Salah satunya, banyak lagi ni. Banyak lagi. Tapi janganlah terbaca, ada hadis maudhu' juga, seperti hadis yang kata Rasulullah SAW berpesan kepada Aisyah, kadang-kadang keluar kepada Sayyidatina Fatimah, jangan kau tidur sebelum kau buat 4 perkara, khatam Quran dan sebagainya. Itu dikatakan hadis maudhu'. Itu hadis maudhu'. Hadis. Pernah dengar hadis tu? Hadis yang apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Saya tengok. Ada tak hadis tu? Dia kata Allahumma salli. Bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Quran, selawat pada Nabi, istighfar dan sebagainya tu. Walaupun antara amalan-amalan dalam hadis tu betul, tetapi hadis tu hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Banyak lagi hadis yang sahih boleh kita amalkan. Antaranya ni lah daripada Al-Bara bin Azib ni. Al-Bara bin Azib. Yang mana dia punya zikir itu Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa ja'altu zahri ilaik. Itu sampai habislah tu. Tapi ini salah satu je.
Salah satu daripada beberapa amalan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk pada kita. Pertamanya berwuduk, kedua je baca 3 kul, baca 2 surah akhir daripada Al-Baqarah, macam-macam lah tu. Kalau himpun tu dah setengah jam juga. Kalau himpun banyak-banyak tu kan, Al-Mu apa semua tu, sekurang-kurangnya setengah jam tu sebelum tidur. Siapa yang witir sebelum tidur, witir dulu, banyak lagi tu. Jadi kita peganglah sikit. Pegang sikit. Jangan tak pegang semua. Jangan nak tidur, berak tidur gitu je, tenganga itu. Jangan. Kenalah ada sedikit amalan. Walaupun sedikit, tapi istiqamah itu lebih disukai. Kemudian tambah. Nak tambah lagi, tambah pada hadis ni. Hadis Al-Bara' bin Azib ni. Boleh amalkan. Lafaz-lafaz dia itu. Apa yang baginda Rasulullah SAW minta kepada Allah. Manfaat tidur, Tibun Nabawi. Silakan. Manfaat tidur. Tidur adalah suatu keadaan semula jadi tubuh, disertai dengan menurunnya panas dan kekuatan secara semula jadi hingga ke bahagian organ yang paling dalam untuk mendapatkan ketenangan. Tidur ada 2 jenis, iaitu tidur semula jadi alamiah dan tidur tidak semula jadi. Tidur yang semula jadi ialah menahan seluruh kekuatan diri daripada beraktiviti, baik kekuatan indera maupun gerakan yang didorong kehendak. Ketika kekuatan-kekuatan ini ditahan agar tidak menggerakkan tubuh, maka ia akan mengendur. Kelembapan dan wap akan berkumpul di otak yang menjadi sumber daripada kekuatan-kekuatan itu hingga berlaku pengenduran di atas. Sedangkan tidur yang tidak semula jadi ialah tidur kerana adanya hambatan atau penyakit. Demikian itu kerana kelembapan memenuhi otak dan tidak mampu dihuraikannya saat bangun, atau adanya peningkatan wap lembab dan dalam jumlah yang banyak seperti yang berlaku selepas makan dan minum yang banyak sehingga membebani otak dan melemahkannya. Akibatnya tiada kekuatan untuk bergerak dan datanglah rasa mengantuk dan tidur. Manfaat tidur yang paling nyata ada 2 macam. Pertama, ketenangan anggota tubuh dan istirahatnya. Kedua, mencerna makanan dan mematangkan proses metabolisme, pemutaran dan pertukaran zat dalam tubuh. Tidur yang paling baik ialah miring di atas lambung kanan, agar makanan mengambil tempat yang baik di dalam perut, sebab perut condong ke sisi kiri. Kemudian mengubah posisi ke lambung kiri untuk mempercepat pencernaan. Kemudian miring lagi ke lambung kanan. Sedangkan posisi tidur yang paling buruk ialah pada punggung, tetapi terlentang pada bahagian punggung hanya untuk beristirahat dan tidak tidur. Tidak mengapa. Posisi yang lebih buruk adalah menelungkupkan muka ke bawah. Baik, wallahu a'lam. Itu pandangan pada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkenaan dengan bab tidur. Bab tidur ni ada adab tidur lah. Jadi kita dah tahu dah ada adab tidur dulu, kita ambil wuduk, kita baca al-mu, kita zikir, baca 3 kul, kita sapu. Lepas baca 3 kul tu kita tiup pada tangan, kita sapu pada badan, kita baca doa. Kalau ikut hadis Sahih Bukhari itu Rasulullah buat 3 kali. 3 kali. Itu pun saya tak terbuat. Saya baca sekali je saya sapu. Seround je saya sapu. Itu zikirlah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 3-3, 4. Apa nak buat lagi pun boleh. Kemudian kita baring dulu awal-awal tu di lambung kanan, menghadap kanan. Tak kisahlah, dah berwuduk tu ada suami isteri berpegang ke apa semua, tak ada masalah. Tak ada masalah, masihlah dia dikira kita berada dalam keadaan wuduk. Ingat, berwuduk untuk tidur
Sepanjang kita tidur tu kita mendapat doa daripada malaikat. Ada 12 perkara yang mana kita lakukan, malaikat mendoakan keampunan kita. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Malaikat mendoakan keampunan. Antaranya kita berwuduk untuk tidur. Banyak lagi lah 12 tu. Antaranya itulah berwuduk dan kita tidur. Itu adab-adabnya. Wallahu a'lam. Semoga sepanjang hidup kita, segala perbuatan kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah besok kita ambil bab memerintah keluarga untuk mendirikan solat. Memerintahkan keluarga untuk mendirikan solat. Kita sambung bab bahagian Nabi Musa pula. Bab bahagian Nabi Musa. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا آمين آمين يا رب العالمين. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.